Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kita lihat kepada some news. Baru keluar, kita ada ISM miss expectation a bit lower. ISM US manufacturing agak rendah, 55.4. Construction spending meningkat, manufacturing prices meningkat. Some news bahawa Nancy Pelosi, chairwoman untuk Dewan Rakyat lah, untuk US agak skeptical kepada stimulus package. So some correction. Seperti yang saya jangkakan, there will be a correction. Tapi setakat ini dia masih dalam bentuk correction, itu saja. But ingat, ini boleh jadi wave 5 dan we could have finish ini kat sini and we dah start wave 2 ke bawah seperti saya jelaskan tadi. If that happen, then if Nikkei also moving down, dan dollar is showing some ni but nothing yet, that means USD JPY ni dah memulakan pergerakan ke bawah. Dalam pergerakan ke bawah. Seperti yang kita jelaskan awal ni tadi. Yang ini tadi. Yen ke bawah, dolar ke bawah, indeks sideways dan sedang membentuk wave 4. Okey? Boleh? Okey. Untuk dollar pair, you will see some correction. Euro USD, some correction with 2, so naik balik ke atas. GBP USD ada high kat sini. So we might see 1, 2 dan memulakan pergerakan ke atas. If B ni break, then you will see further correction ke bawah. Dan saya akan tandakan ini sebagai W, X dan Y. Further correction ke bawah. If B ni break. Okay. AUD USD dah start movement ke bawah. NZD USD ke bawah. UCAD ke atas. Okay. Semuanya berkaitan. Anda tak dapat lari daripada ni semua. Gold will do some correction. Silver will do some correction. Will do some correction. Okay. Selagi dia hold atas ni, we expect one more leg ke atas. Untuk silver. Sama juga, ni tak ada apa-apa. We are still expecting 5 wave ke atas. Of course, dia akan 1, 2. Ini dah cukup. Nampak? Sorry. Nampak kita ada divergence. We might have 1, 2, 3, 4 and 5. And you are doing a bigger retracement. So, dia naik balik. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Masih ke atas. Okay. Jangan pula anda ada stop loss sini, oh masih ke atas, buang stop loss. Jangan trade macam tu. Stop loss tetap stop loss. Ni saya tak faham kalau anda baru nak trade kat sini. This is not tempat untuk trade. Ini tak ada apa-apa. Ini sideways market. Okey. Kalau tak ada soalan untuk market, kita masuk kepada topik kita pada malam ini, iaitu kanvas dagangan, cerita tentang pulangan, risiko dan kecairan. Okey. Saya tak akan sentuh yang ini semua. I will not sentuh yang ini semua. Basically, saya jelaskan secara ringkas lah. Bila trading, ada 4 jenis analisa. Yang pertama adalah analisa fundamental. Fundamental adalah melihat kepada intrinsic valuation. Nilai tu. Kita tahu ekonomi negara tu kuat, mata wang dia kuat. Kalau kita ambil dari sudut mata wang. Kita tahu kalau company tu dia kuat, sale dia bagus, rekod dia bagus, management dia bagus, saham dia kuat. Sama. Okey? Kalau kita tahu emas tu banyak permintaan, kita tahu harga dia naik. Simple. Itu intrinsic value. Itu fundamental analysis. Yang kedua, sentiment. Pendapat.
perasaan, feeling market. Okey. Jadi apa pendapat kepada sesuatu security, satu mata wang ataupun pendapat terhadap pasaran, mood market, itu sentimen. Okey. Yang ketiga adalah kaitan di antara instrumen. Kalau kita nampak contohnya komoditi minyak naik, Kanada dolar boleh disokong sebab Kanada mengeluarkan minyak dan antara ekspor utama dia. Itu adalah untuk intermarket. Okay. Dan technical analysis, basically kita lihat kepada faktor harga. Kita nak tengok level-level pricing dan juga volume yang menjelaskan apa partisipan ataupun apa yang market tengah buat. Depending kepada apa yang anda lakukan, saya sebenarnya menggabungkan kesemua ni dalam analisa saya. Tetapi my roadmap adalah technical analysis. Kalau anda trading, this is where anda melihat, anda nak, sebabnya dekat sini dia tak bagi tahu anda kat mana stop loss. Dekat sini dia beritahu kepada anda kat mana entry. Dekat sini dia tak bagi tahu kat anda kat mana TP. Faham tak? Ya, tiga ni tidak memberikan level pricing kepada anda. Sebaliknya technical analysis selain daripada memberikan tahu kepada anda arah dengan melihat kepada higher high, selain daripada melihat arah dengan melihat kepada structure, 5 wave structure, buyer market, 3 wave structure, seller market yang saya ceritakan tadi, dia juga memberitahu anda kat mana anda salah. Kalau kita katakan ini buyer market dan dia breakout bawah ini dah salah. Jadi, technical analysis memberikan setup kepada anda. Jadi, bila anda trade, gunakan technical analysis. Faham? Tapi, saya gabungkan faktor fundamental, faktor sentimen dan faktor intermarket dalam analisis saya. Okey, petang tadi, dalam webinar petang tadi, okey, mana pergi yang petang tadi? Kejap petang tadi, sistem mode. Kejap saya cari petang tadi punya. Webinar note. Ini. Oh, bukan ni. Sekejap mana yang petang tadi punya? Saya ambil daripada Telegram kan. Dalam Telegram ada kan. Okey. Dalam Telegram petang tadi. Okey, sekejap hilang pula dia. Saya tadi dah save kat situ. Okey. Sekejap saya buka lambat sikit. Okey. Buka dalam pin. Okey. Dalam webinar petang tadi, kita bincangkan few things. Persiapan anda sebagai seorang trader. Okey. Jadi, persiapan kita sebagai seorang trader bukannya cuma belajar pasal market. Lagi lama anda trade, anda akan dapati anda lebih banyak belajar pasal diri anda. Ini something yang anda, bukannya lagi banyak anda tahu, lagi hebat anda trade. Sebenarnya lagi banyak anda tahu pasal diri anda dan boleh mengawal diri anda ataupun dipanggil sebagai emotional quotient. Emotional quotient anda lebih tinggi,
anda lebih disiplin, anda faham perasaan anda dan anda mampu mengawal emosi, anda akan jadi trader yang lebih baik daripada orang yang tahu semua pasal market tapi dia tak dapat kawal emosi dia. That's something yang saya boleh share kepada anda. Bukannya anda tahu, oh ni Euro JPY, nah tak. Itu tak ada apa-apa pun. Kalau anda tak dapat nak kawal emosi, anda cuba untuk kejar market, anda rasa anda tahu apa yang jadi dalam market, tanpa disiplin mengikut satu sistem dan anda nak kejar market, habis. I see some name dalam ni, bukan orang sembarang kan. You know apa saya maksudkan. Anda tahu trade. Masalahnya bila depan chart, anda buat benda lain. Faham maksud saya? So, the more you trade, the rahsia dia bukannya kepada tahu semua dalam market. No. Rahsia dia adalah kepada anda mampu kawal diri anda. Bukan tak tahu trade, betul kan? Bukan tak tahu trade. Teknik ni ada, teknik ni ada. Oh, baca market macam ni ada, baca. Tapi bila kita depan chart, kita nak ikut dia jadi lain. Itu yang jadi apa, what's the missing link kat situ? The missing link, the missing link kat situ adalah kita gagal nak tengok diri kita. Yes, itu. Maksud yes, exactly mana kita hilang, bro. Kita hilang kawalan. Oh, dia tak dapat jadi saya. Dia tak dapat dia tak dapat, you cannot be me. You be you. Faham tak? Anda jangan cuba jadi Soros. Zul nak jadi Soros. Soros nak jadi macam Trump. Ada. Siapa nak jadi macam, siapa sini nak jadi macam Trump? Okey, rahsia dia bukannya tahu pasal market. Lepas ni kita ceritakan pasal trading system lepas ni. Okey, macam mana kita baca market. Saya setiap hari webinar saya ceritakan benda tu. Rahsia dia adalah kepada anda. Ramai trader, dia lah katakan dia buat trading ni sebagai part time dan dia trade bila ada masa. If you are doing that, itu sama seperti anda jadikan dia sebagai hobi. Dan anda akan rasa ketagih. Tak ada entry, cari. Tak ada entry lagi hari ni. If that is what you are doing, stop it. Anda takkan buat duit dalam ni. Saya bagi tahu betul. Anda buat duit, lebur balik. Anda buat duit, lebur balik. Dia proses dia berulang-ulang. Buat banyak. Waktu tu anda rasa, oh dunia anda punya. Tolong stop dulu sebelum anda hilang lagi banyak duit. Okey? Berhenti dahulu. What you do is, saya tak katakan anda kena buat full time. Tak. Anda kenakan ini, jadikan ini sebagai rutin. Ni saya tambah sikit. Jadikan dia sebagai satu rutin. It is a daily routine yang anda buat. Jadikan dia rutin. Rutin tu, anda tak dapat ikut rutin saya. You have to come up with the best timing untuk anda. Sebab anda yang tahu diri anda. Faham tak? Anda tak dapat ikut rutin saya. You have to come up with your routine kepada keadaan anda, environment anda, situation anda, dan apa yang anda nak. Itu nombor satu. Okey? Dan masalah nombor dua, ramai yang kata dia trade untuk extra income. Ni jadi besar sekarang. Okey? Extra income, tapi dia gunakan duit saving. Duit saving ni, ada masanya kita tak dapat nak hilang. Kita perlukan duit tu. Sebab itu anda dapati anda tak dapat nak cut loss, anda nak cepat. Ini dua benda yang menggagalkan kita. Dua benda yang memang habis kalau kita buat. So, kalau anda jadikan dia hobi, jangan tanya macam mana nak konsisten. Sebab anda tak buat benda konsisten. Anda tak ada rutin. Ada masa aku trade, ada duit aku depo. If that is what you are doing, pengsan. Tak dapat. Itu yang pertama. Okey?
Jadi mana kita nak mula? Saya duk ulang benda ni. Start dengan mengetahui keadaan kewangan anda. What is your financial situation? Buat anda punya annual finance punya ni. Buat dia. Income, expenses anda, kan, listkan down apa anda punya income, aktif berapa, pasif apa, expense. Buat dia untuk setahun. Belanja kita bulan-bulan tak dapat. Anda nak start business online. Anda bukannya nak bekerja sebagai trader online. Faham tak? Orang bekerja, dia tengok bulan-bulan punya gaji. Orang bisnes, dia tengok jauh sikit. Mana dapat, oh, bisnes aku, okey, 5 tahun, 6 tahun. Itu bisnes. Orang bekerja, aku buat kerja ni, hujung bulan aku dapat apa? Itu orang bekerja. If that is the mentality bila anda datang dalam bisnes ni, dan anda fikir hujung bulan boleh buat 1,000, hujung bulan depan buat 1,000, hujung bulan depan buat 1,000, itu orang bekerja. And trust me, anda akan gagal. Sebab itu bila orang tanya, sebulan macam mana nak dapat konsistensi sebulan, itu bohong. Saya bagi tahu betul, itu bohong. Itu bohong. Berniaga ada masa naik, ada masa turun. Yeah? But what you want is to know, bila anda tengah turun, anda kurangkan kos sama macam berniaga yang lain. Bukannya hentak lot nak cover loss. Itu berjudi, itu bukan trading. Okay? Hentak yang ni cover loss malam 500. Oh, pengsan. Dia kena lah. Dia tak kena, aku dah tak tahan ni. Itu balik kepada cerita yang pertama tadi. Okay? So, anda kena ada satu long term punya goal. Anda kena ada satu ni. Dan sebelum anda bisnes, anda kena tengok modal anda. Dalam apa juga bisnes, anda kena tengok modal anda. Kemampuan anda daripada sudut modal dan apakah return income yang anda ada. Do that. Okay, Fana? Okay, do that. You can't be doing fikir loss yang hari tu nak cover. Jangan. Besok adalah hari baru. You can't be doing, oh semalam loss yang ni, tahun lepas loss yang ni. Saya nak cover yang loss tu. Sebab itu saya trade. If that is the mindset, tolong jangan letak duit. Because you will lose more. You will lose more. Seriously, you will lose more. I see too many instances. Terlalu banyak contoh benda yang tu. So, tengok kepada berapa sebenarnya ni, anda tengok sebenarnya berapa anda modal yang anda ada. Okay? Bila dah buat yang tu, then anda buat chart diri anda. Ini chart keadaan kewangan anda dan goal anda. Buat dia. Berapa expenses anda untuk setahun. Itu mungkin menjadi goal anda sebagai financial freedom figure. Keadaan kewangan anda semasa. Jangan tengok kepada aktif. Sebab aktif ni boleh hilang bila-bila. Tengok kepada pasif yang anda ada. Duit yang bekerja untuk anda. ASB ke, anda beli saham untuk dividen ke, anda beli REITs ke, fixed deposit ke, sukuk ke, bond ke, apa juga yang anda ada. Kalau belum ada, tolong start explore benda-benda ni. Even pembelian saham, ada yang ada dividen, pergi explore dia. Saya tak boleh bagi nasihat kewangan. Okay? Yang saya ceritakan kat sini, apa yang saya lalui dan apa yang saya buat. Ya? Okay. Konsep trading, anda invest dalam trading. Anda invest dalam trading. Bukannya anda bekerja sebagai seorang trader. Itu yang malangnya. Don't do that. Anda invest dalam trading, maksudnya bila kita bercakap mengenai investment, you have specific objective. Jangan tak ada objektif. Itu orang yang buat suka-suka. Saya tak kata kena jadi part-time trader, kena jadi full-time trader. Tak. You have to have specific routine yang anda buat. Rutin kita ASB, sama, benda sama. Ada simpan setiap bulan, contoh, ujung tahun anda tengok berapa dividen, awal tahun anda pergi leburkan duit dividen tu. Kalau itu yang anda buat, habis. Okey. Dan bila kita cakap ni objektif, anda kena jelas daripada sudut, kalau rugi dulu, fikir rugi dulu. Macam kita nak berbisnes, kawan ajak bisnes, kita fikir dulu kan.
Ni berapa rugi dia, berapa untung dia. Benda-benda macam tu, soalan logik yang kita tanya. Bukannya ada 50 boleh depo, ada 5,000 boleh depo. Bukan benda tu. Anda kena fikir dulu semua keadaan kewangan anda. Lepas tu, tempoh masa, keuntungan yang kita target. Dalam industri ni, dalam industri trading, a good target annual adalah 30%. 30%. Investment punya ni, a good that one annual itu tinggi tau. 30%. 30%. Kita, 30% tadi kan. Okay. Dia tak ada cerita high risk, high reward. Tak ada. Dia ada cerita the right risk. Risiko yang kena kepada anda. Kalau orang cerita high risk, high reward, jangan follow dia. Saya beritahu betul. Itu rosakkan minda kita. Berapa risiko yang betul kepada anda? Itu sepatutnya anda jawab. I cannot tell you 10%, 20%, 40% sebab I don't know meaning duit yang ini kepada anda. Apa meaning dia? You have to answer yourself. Sebab itu jangan jadi saya. Jadi diri anda. Faham? We will not have the same goal, we will not have the same environment, the same capital. Kita tak sama. Anda jadi versi terbaik diri anda. Itu saja. Jangan jadi orang lain, jadi diri anda. Okey? $4,000 lebih kurang. Okey? RM4,000 lebih kurang. Kita bahagikan dia. Anda boleh letakkan 60% dalam fixed income security. Anda melaburlah. $600 tadi. $600. Anda melaburlah, letak somewhere yang mendatangkan income. Anda cuba cari yang at least pulangan dia dalam 5% setahun. Tak banyak. Saya bagi tahu betul kepada anda. Sekarang ni lagilah interest rate pasaran dah jatuh. You need to really do your homework, cari. Ada, saya tak dapat nak kongsikan sebab itu dah jadi nasihat pelaburan. Pergi cari. Okey? Di sini, anda punya goal tadi 5%. 5% of $600 cuma $30. Cuma $30. Jadi kalau anda letakkan 30% goal kepada 1,000 tadi, anda cuma nak buat $300 setahun. Okey. Wow, kecilnya. Yes, modal kecil, kita buat kecil. Berniaga ikut kita punya poket. Faham tak? Jangan buat benda magic. Okey? Lepas tu, the other part of it yang anda trade ni, 40% meaning 400. Ni cuma contoh untuk figure, anda gantikan figure-figure ni. Nota ni ada saya kongsikan dalam grup Telegram. Anda ambil kat situ. Okey. Yang dekat sini, kita kena cover 270. So kat sini kita punya target tadi 300 kan? 270. Itu adalah 67.5% dari, kalau kita tengok kepada modal 400. Tapi, kalau kita bahagikan dia kepada 12, kita akan cuma target 5.625%
sebulan. Depo 400, anda punya target $22 50 dia. Sebulan. I think this one is achievable. Masuk akal. Terpulang kepada anda punya risk tolerance. Now, setakat ini ada soalan tak untuk yang atas ni yang kita ulang daripada siang tadi? Ada soalan tak untuk yang ini? Okey. Kalau tak ada soalan, now kita masuk kepada topik kita pada malam ini mengenai trading system. We will touch position sizing model dalam webinar yang lain. Kita akan cerita mengenai trading system. Contoh trading system yang saya gunakan dikenali sebagai 3, 7, 11. Di mana kita cuma trade apabila berlaku satu retracement. Retracement dia sama ada dalam bentuk 3 wave, 7 wave ataupun 11 wave. Sekiranya ini menaik, any movement of 3, any movement of 7, any movement of 11 adalah retracement. Okey. Jadi, apa yang saya buat dan saya tunjukkan dalam setiap webinar, hampir setiap webinar saya tunjukkan macam mana saya kaitkan di antara 3 security. Bila kita bercakap mengenai orang melabur dan anda nak fahamkan konsep yield, risk dan liquidity ni, dan kita lihat selepas ni, kita kaitkan di antara sifat mata wang serta sifat instrumen. Bila kita bercakap mengenai dunia pelaburan, ia bercakap mengenai orang membeli aset. Faham tak? Orang membeli aset. So, those aset, kita ada property, kita ada seperti saham, equity, kita ada precious metal, gold dan sebagainya, bond, kita ada pelbagai benda. Kita ada seperti equity tu bond sama. Okey. Saham, kita ada pelbagai benda lah. Jadi untuk nak tengok yang ini, saya tengok kepada indices. Dan saya tengok kepada pergerakan dia. Ini adalah mewakili aset. Okay, ini dah saya terangkan sebelumnya. Jadi, in order for aset untuk naik, okay, satu, pulangan dia kena tinggi. Sama ada bila kita bercakap mengenai property, bond, equity, apa semua ni, we are talking about dividend, kita bercakap mengenai pulangan rental kalau property kan. Jadi I'm talking about dividend. Kalau indeks kepada dividend, kalau saham kepada dividend, I'm talking about that. Bukannya harga turun naik. Okay. So ini yang pertama. So sekiranya ada peningkatan kepada dividend, pulangan, ekonomi lebih bagus, future value dijangka lebih bagus, dijangkakan dividen lebih tinggi, indeks akan menaik. Okey, dan kalau kita tengok ekonomi as a whole, ekonomi secara besarnya, kalau kita tengok, kita ambil US, kita ambil few that one, indicators dan kepada GDP. Tak dapat. Dia kena kepada countries. Kalau kita tengok kepada US contohnya, dan kita ambil kepada GDP. Okay. Ini adalah angka untuk GDP US. You are looking, biarpun tahun ni yes turun, dijangka ada penurunan, but overall dia adalah menaik. Kita tengok the last 25 years, overall adalah menaik. Nampak? Okay. Kalau kita tengok kepada, even kepada UK, GDP. Okay. And if we look at longer that one, we are looking at overall. Trend dia adalah menaik. Faham? Anda even anda tengok kepada mana Malaysia? Okay, GDP. Overall, secara besarnya, last 25 years. Anda tak impress ke Malaysia ni?
Boleh? Ya. Why? Kenapa? Ia disebabkan oleh faktor apa? Ya. All this technology advancement, all this apa, ekonomi makin besar lah, in other words. Ya. So we are expecting indexes pun semakin menaik. If we look at indexes, kalau kita lihat kepada pergerakan indeks 4 years, lama kita tengok time frame besar. Looking at this upward move. Looking at pasaran saham semakin besar. What constitute, apa yang membentuk benda ni? Sebab saham-saham seperti Apple, saham seperti Microsoft, Facebook. Nampak? Boleh? Jelas? Ini SPY, SSB. XOM je tak? Ini adalah minyak. Tesla. Of course, Tesla. Tesla ni. Okay? So, we are looking at yang ini semakin menaik. Ingat yang ni. Ingat yang ni. Indeks adalah pasaran yang paling trading kalau kita bandingkan dengan dua lagi. Yang paling trading market adalah indeks. Okey. Setakat ini ada soalan? Tak ada? Okey. Ini adalah untuk indeks. Kita dah pernah ulang juga benda ni. Okey. Jadi, yang kedua saya tengok adalah kepada USD. Nampak tak? Saya masukkan faktor fundamental dalam kisah ni. Saya masukkan faktor fundamental. Now, we talk about intermarket. Okay? Lepas ni baru kita cerita pasal teknikal. Ni sistem yang saya guna pakai. Saya terangkan satu-satu. Ini daripada buku saya. Tapi bila saya nak publish, saya tak tahu bila nak publish. Okay, USD. Saya lihat US dollar sebagai price. Ini sebagai price. Okay? Ini sebagai price kepada aset. Sebab dia adalah world reserve currency. Dia adalah, ingat world reserve currency, dia adalah mata wang yang paling liquid, paling banyak volume, 80 lebih peratus dagangan melibatkan US dan dia adalah ekonomi, dia adalah mata wang daripada ekonomi yang terbesar. Kalau tak China besar, dia besar lah. Tapi dia paling liquid, mata wang yang paling semua orang ada. Kita pun ada US dollar kan. Sama. Okay. So, ini adalah untuk price. Okay. Jadi, bila di US ataupun faktor yield, sama dalam ni, yield. Dan liquidity. Okey, kalau semua orang duk ambil US dollar, itu boleh menyebabkan US dollar punya liquidity. Liquidity ni kecairan dia, banyak mana dia. So, sekiranya kita ada US dollar yang banyak dalam market, market okey, ada, dia macam broker tu ada duit lah, lebih kurang. Kita nak withdraw, dia ada. Jadi, kalau kita dengar broker tu macam tenat, dia tak ada duit, ramai-ramai kita nak keluarkan daripada broker tu, semua orang withdraw. Jadi dolar tadi jadi scarce, jadi sikit. Faham tak? Dia akan susah nak dapat. Lebih kurang macam tu lah. Susah saya cari contoh. Okey, tu adalah faktor liquidity. Okey, ni dua faktor yang mempengaruhi US dollar. Dan yang ketiga, saya tengok kepada Japanese yen. Okey, Japanese yen saya lihat sebagai cost. Okey, bila kita melabur, kita nak tampung pelaburan kita menggunakan kos yang lebih rendah. Apa yang dibuat
adalah dengan satu yang dipanggil sebagai carry trade. Ni adalah konsep carry trade. Carry trade, kita ambil konsep dia. Kita ambil contohnya anda dekat Malaysia. Okay? Dan anda nak melabur ke US. Kalau anda satu fund besar, anda tak bawa ringgit direct pergi ke US. Tahu apa yang dia buat? Bagaimana untuk dia nak tampung benda ni? Dia akan cuba daripada MYR tadi, ringgit, interest rate Malaysia sekarang berapa? Siapa tahu berapa interest rate Malaysia sekarang? Kalau interest rate US cepat jawab. Kalau interest rate Malaysia kena Google sekejap. Uish, 3.25 tahun berapa tu? Aduh. Nombor ni semua lain-lain lah. Apa benda history? Nah, Malaysia tengok. Kita dah sampai dekat Malaysia ni. Malaysia. Malaysia, kita punya interest rate. Ni sekarang 1.75. Ni 1.75. Okey, kita dah turunkan selepas COVID-19 tu 2 kali. Okey. So ini adalah apa yang kepada kita. Okey. Katalah kita takkan dapat 1.75 dekat bank kita, tak ada. Kita akan dapat something seperti 2.5%. Okey. Say 2.5%. Kalau anda simpan dalam akaun anda, simpan duit tu, anda akan dapat lebih kurang ini. Lebih kurang lah. 2% a year. Lebih kurang lah kalau anda simpan cash. Tak ada. Tapi kita ambil ideal punya cerita. Tapi, dan ini adalah dalam yen. Okay. Yen punya interest rate lebih kurang bank rate dia 0.3%. Okay. Jadi, sekiranya anda ada cash dan anda ataupun anda nak membiayai pelaburan anda dekat US, kalau anda pinjam dekat Malaysia, anda kena bayar macam ni. Tapi kalau anda ada cash dan anda pinjam dalam yen, di mana interest rate dia rendah dan dia digalakkan untuk memberi pinjaman, itu yang QQE apa yang Bank of Japan buat, dan kita pinjam dalam dia, tak payah kita cerita kita melabur dekat sini. Kita cerita carry trade sahaja. Anda pinjam dalam yen dan anda depo balik dalam Malaysia, dalam ringgit. Anda bayar hutang dalam yen, tapi anda dapat pulangan dalam ringgit punya ni, anda masih ada untung. Faham tak? Ini konsep carry trade lah. Boleh? Faham? So, nampak maksud saya? Anda ada duit, anda pinjam dalam yen, lepas tu anda bawa yen tu simpan dekat bank kita dapat pulangan yang lebih tinggi. Sementara tu anda servis loan anda yang charging anda 0.3. So anda ada, itu digelar sebagai carry trade. Dan ini adalah kepada ini yang swap ni, kalau nak faham apa swap. Boleh? Okey. Carry trade yen menguat, tak ada cerita yen menguat atau I'm talking about interest rate. I'm talking about interest rate. I'm not talking about dia punya kadar tukaran. I'm talking about dia punya perbezaan rate. Boleh? Ya. Kalau anda pinjam dalam yen, anda tukar ringgit kepada yen dan anda bawa yen tu tukar balik kepada ringgit dan simpan dalam bank di Malaysia, anda menikmati lebihan daripada sudut interest rate. Dengan sekiranya nilai tukaran kita tetapkan.
Ini nilai tukaran. Sekiranya FX kita tetapkan. Di sini yang fund-fund besar ni buat dengan forward rate. Tu yang ada dengar forward rate, apa semua. Tak apa, saya tak nak pergi dalam sangat benda tu. Di mana kita boleh satu rate khas untuk berapa bulan, benda-benda macam itulah. Tak payah cerita. Itu over the counter dan lain-lain. Okey. Itu agak teknikal kalau saya nak jelaskan benda tu. Okey. Then, di sinilah saya melihat yen sebagai kos. Jadi, bila kita melabur dekat saham, bila kita membeli aset, bila aset ni ada something, dividen dia jatuh ke, ekonomi tak bagus ke, kita akan keluarkan balik daripada property, daripada aset, daripada equity, daripada bond, masuk balik kepada kita punya tempat pinjaman. Faham? Supaya anda punya rate ni, instead of anda bayar hutang based on RM10,000 contohnya, anda letak balik macam overdraft, faham tak? Macam overdraft tu dikira hari tau. Tahu kan? Jadi kalau anda tengah servis dia 0.3 based on RM10,000, anda tengah untung lebih besar dekat sini, kan? Tiba-tiba market ni jatuh, anda keluarkan, anda akan kurangkan overdraft anda. Faham tak? Jadi anda letaklah dalam ni 7,000. Jadi anda akan servis overdraft anda based on 7,000. Tak adalah based on 10,000. Faham tak? Okey. Nampak tak? Bila ini jatuh, ini kuat. Ini sebab dia. Ini sistem yang saya guna pakai untuk memahami fundamental. Tapi kalau kita cuma tengok news ni semua saja, ia tak memberikan structure kepada trading kita. Bila je kita kata ini kuat? Bila kita kata ini lemah? Tak dapat. Anda kena gunakan satu kaedah teknikal untuk kita nak katakan satu tu kuat ataupun satu tu lemah. Sebagai trader, ini the technical aspect. Setakat ini ada soalan tak untuk yang ini? Ada soalan tak untuk yang ini? Mana nak tengok data-data tu semua? Chart. Mana ada data-data? Saya tengok chart. Nak tengok data buat apa? Kalau tak, kita trade, sebabnya kita tak tahu bila Trump jatuh tangga, tahu tak? Kita tak tahu bila Trump jatuh tangga. Trump jatuh tangga, USD naik turun. Tak tahu. Betul tak, Zin? Trump tweet, tak tahu. Bila kan? Tak dapat. Jadi, bila kita trade, kita tak dapat nak bimbang, kita tak dapat nak fikir apa yang kita tak nampak. Ataupun apa yang kita rasa kita tahu. Don't. Jangan. Trade apa yang anda nampak. Semua ni, and if you've been following me, you know. Saya ceritakan contohnya, dan anda pun nampak untuk indeks, untuk all these indices, the movement are the same. The movement are all the same. Nikkei, SPX, ni candle tak sama. ES. The movement are the same. If you are saying bahawa ini akan naik, ini pun kita jangkakan akan naik. This is what I mean. Dia movement the same. Ada jangan tengok satu-satu ni, ada tengok structure. Satu-satu tu memang tak. Company dia berbeza dalam tu. Tapi nampak tak chart dia sama? Boleh? Apa lagi? Kita ambil apa? Ni kita ambil deck. Chart dia sama. Okey?
So ini dia. Kita berikan structure. Bila kita kata indeks naik. Bila dia tengah buat higher high. Itu je. Bila dia buat high. Bila dia break out. Itu je. Jangan buat tiga candle. So, lihat kepada technical. That's why I've been saying, you guys will be surprised. Saya ingat lagi, 2 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas, saya pernah sebut. You'll be surprised how technical I am. Siapa ingat saya sebut benda tu? Ingat tak? Saya pernah sebut. You'll be surprised how technical I am. Saya tak pernah pun fundamental. Trading adalah technical. Kan, Zee? Milion. You'll be surprised how technical. Cumanya saya nak anda faham all this kaitan dahulu. Saya nak anda faham semua kaitan ni dahulu. Macam mana flow, yield, risk, liquidity. Bagaimana dia mempengaruhi indeks. Bagaimana dia mempengaruhi bond. Bagaimana dia mempengaruhi saham. Komoditi dan lain-lain. You can do that, William, but broker are good. They won't allow you to make money from that. You see how many items got positive swap when you long it, William? Dia sama. Saya nak anda fahamkan all this now. Technical. Okay. Technical, basically, apa untuk kita membaca market? Simple. Because you know, the movement are all the same. Indices. Kita tahu, when you are looking at 5 wave movement, dan dia ke atas, ini adalah buyer market. When you are looking at 3 wave movement, ini adalah seller market. Itu adalah yang pertama. Bila kita nak katakan something tu, pasaran tu ada trend, anda tengok dia buat higher high. Itu ada trend. Okay? Dan saya tambah sikit. I say this one akan jadi 5 wave. Kalau kita ambil Fibonacci extension, ini kena lepas 1.618. Ini ada trend. Dekat sini dia kena habis dengan divergence. Itu saja. Once 3 wave ni break 1618, dia bukan lagi 3 wave. Boleh? Okey. Sebagai trader, bila kita katakan price tu mahal, dia sampai satu resistance. Bila kita katakan price tu murah, dia sampai satu support. Itu je. So, balik kepada cerita yang ini. Kalau anda dapati indeks sampai dekat satu resistance, okey, tetapi ini adalah indices. Tetapi kita masih ada contohnya dolar yang masih lagi jatuh. Apa yang anda rasa ini akan buat? Apa yang anda rasa indeks akan buat? Dia akan break. Biarpun dia dah sampai ni. Sebab harga masih murah. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, anda tengok kepada yen. Dalam keadaan indeks buat 5 wave, yen will be doing either 5 wave. Kalau yen buat 5 wave, I'm talking about yen as single currency. Kalau yen pair,
tu lain. Yen pair akan naik lah. I'm talking about yen as single. Satu dia. Kalau dia ada dia sahaja. Okay. Yen will be doing this dalam 5 wave. Sebagai single currency. Okay. Boleh? Ini adalah correlation yang asas. Okay. Dan sekiranya we do have this thing happening in the market at the moment, then you will see if ini yang anda tengok sekarang ni, yen dalam 5 wave, pair yen tengah buat 5 wave sama dengan indeks, anda akan dapati US dollar index will go sideways. Salah satu kena sideways. Dia tak boleh tiga-tiganya trending. Kalau tiga-tiganya trending, dia tak ada. Okay, ini correlation asas dalam market. Daripada pemahaman ini sahaja, anda boleh membaca dan mencari peluang dagangan. Sebabnya kalau anda tahu ini akan extend, anda cuma tunggu this 3 wave. Ini yang 3, 7, 11 tu. Anda cuma tunggu this 3 wave. Boleh? Saya tak akan masukkan sequence analysis. Sequence analysis adalah kita nak tengok ni lekuk berapa, ni lekuk berapa. Itu kita akan cover pada webinar pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni berat sikit. Kita dah start masuk kepada sequence analysis. Hari Sabtu. Saya nak habiskan cerita market dynamic tu. Okey. Ada soalan untuk yang ni? Ini yang pertama, iaitu kepada structure. Ini yang pertama, iaitu kita lihat kepada structure. Yang kedua adalah kepada momentum. Okey. Momentum. Ini yang pertama, iaitu kepada structure. Okey. Yang kedua adalah anda cuma trade bila structure dia membuat higher high. Anda tak trade bila structure dia tengah membuat 3 wave. Sebaliknya, anda akan lawan dia untuk nak sell kalau kita masih ada lower low yang masih wujud. Okey. Yang kedua adalah momentum. Momentum adalah kepada structure. Anda cuma cari peluang dalam wave 3. Dalam wave 3. Ataupun wave T. Anda cuma trade dalam wave 3 ataupun wave C. Dan untuk nak tahu benda tu, you need to start doing apa? Multi time frame analysis. Okey, sebab wave 3 tu mungkin di time frame berapa? Tu anda kena ni. Sebabnya kalau anda ada 1, 2, 3, 4, 5, dalam ni kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Faham? Jadi anda lihat kepada satu time frame, daily ke, kan, whatever ke, kan. Dan anda turun kepada H4, ada turun kepada H1 untuk nak trade dua ni. Boleh? Untuk nak trade ini. Inilah yang saya panggil sebagai we are looking at market dynamic. Sebab kita cuma nak trade bila correlation dalam pasaran, bila structure ataupun sequence dalam pasaran menunjukkan kita akan masuk kepada trending. Sebab wave 3 dan wave C kena 5 wave. Wave 1, dia mungkin buat diagonal.
Wave 5 mungkin buat diagonal. Tapi even dia diagonal dalam sini, 1, 2, 3 dia tetap adalah satu yang momentum, tetap satu RSI yang tertinggi. Kalau nak ambil cerita RSI lah ni. Boleh? Inilah yang saya guna pakai dan saya duk cerita hari-hari dalam webinar. Boleh? Okey. So, ini kita akan cover lain kali. Kita dah ceritakan main trading system and I've been showing you guys apa yang kita duk ceritakan ni, macam mana kita nak tengok kepada kaitan, apa ZN, apa JPY, apa kaitan dengan Euro, apa kaitan dengan AUD, apa yang kita nampak kepada minyak, apa yang kita nampak kepada gold. Semua ni dijelaskan melalui chart. Kalau anda nak trade, saya boleh cerita mengenai data, mengenai apa pasaran, tapi ultimately trade apa yang anda nampak. Sebabnya kalau data tu bagus dan movement dalam 3, kita tahu itu adalah retracement. Unless dia lebih daripada 1618. That is exactly why bila saya sell, stop loss saya 1.618. Sebabnya kalau dia cecah 1618, ini bukan seller. Ini adalah buyer market. Ini jadi buyer market. That is exactly why stop loss saya 1618. Itu sebabnya. Bukannya kosong-kosong dia letak sebab Fibonacci. Tak. Dia ada sebab daripada sudut structure. Sebab structure dia bertukar. That is why. Boleh? Okay. Yield, risk, liquidity. Tengok dekat chart. Structure. Momentum. It all kepada benda ni. Okay. Semuanya berkaitan. Tapi asas dia tadi, you can't run away daripada starting kepada diri anda. Anda tahu pun yang ini semua tak guna pun. Kalau anda kena pasti, kalau anda tak buat benda ni, percayalah, anda akan cuba untuk trade semua lekuk ni. Semua lekuk ni anda trade. Percayalah anda akan buat benda tu. Instead of anda mencari this 3 and C. Saya tak keluarkan buku tu. Siapa nak baca, Mat? Saya pun tak baca 5,000 page kot. Yang saya kongsikan kepada anda, nota-nota ni is dia. Dan sekarang ni saya banyak keluarkan benda-benda ni. Saya banyak kongsikan kepada anda benda-benda ni. Inilah dia. Group analysis wave. Anda kena hantar, dan itu bukan belajar wave. Itu anda buat analisa. Tanya grup tu, dia orang tunggu chart saya. Tak. Dia orang kena buat chart hantar kepada saya, Zain. Kalau nak tahu. Jadi kalau nak, kena kuasai Elite Wave dulu, baru masuk grup tu. Grup tu bukan tujuan untuk belajar nak lukis. Grup tu tujuan dia untuk anda faham sequence. Dah pandai melukis lah maksudnya. Nanti bulan depan saya akan buka lagi. Tunggu grup ni baru minggu kedua. Dia orang ada homework minggu ni. Siapa Mawadah tak hantar, mana lain. Ramai nak escape ni. Boleh? Okay. All this adalah apa yang saya kongsikan dalam webinar. Saya akan simpan ini sampailah kita habiskan position sizing model. Jom. Hari Sabtu pun hantar. Awal lagi. Okay. Okay. So hari esok hari Jumaat hari ni apa? Astagfirullahalazim. Tak. Belum ada lagi. Belum ni. Belum lagi saya, belum buka lagi. Okey. So itu saja untuk malam ni. Okay. All this saya terangkan satu-satu dalam nota ni, satu lebih detail dia.
Lebih detail di dalam nota-nota ni. Tapi gist dia adalah benda tu tadi. Ya Jo, jangan mati setan tu. Okay, that's why I keep saying invest in the system, dagangkan sistem anda, but the system start from you. You need to know you, what you want, apa persiapan anda sebelum anda berniaga ni. Anda bukan nak jadi trader, anda nak jadi seorang investor kepada sistem, where the system reads the market and you follow the system. Itu yang anda buat. Okay, insyaAllah bersama lagi pada esok petang dan Helmi pada malam besok. Jadi esok petang kita sambung siri webinar kita pada esok petang. Jumpa pada esok jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you.